Hai, kembali lagi bersama saya Miss Tam. Selamat pagi kepada pelajar di Semenanjung, Sabah dan juga di Sarawak. Semoga hari ini Anda diberikan kesehatan dan minda yang cergas untuk kita mulakan topik pembelajaran kita pada hari ini. Seperti pembelajaran kita pada sesi minggu lepas, iaitu kita didedahkan kepada pengenalan asas elektrik dan kuantiti asas dia. Kena buat ulang kaji semula pada slide sebelum ni, apa yang telah kita pelajari mengenai pengenalan asas dan kuantiti asas elektrik. Mungkin subjek ni bukan yang penting seperti subjek Cooper, tapi ini penting untuk kamu lulus CJ SKM. Yang belum breakfast tu diminta semua untuk pergi breakfast, tapi jangan lupa ingatlah saya di sini kan. Saya tengah mengajar, kamu semua tengah breakfast. Yang belum breakfast tu pergilah breakfast dulu supaya badan kamu sentiasa bersemangat untuk mulakan hari yang baru, minda kamu sentiasa cergas. Okey, tanpa melengah-lengahkan masa lagi, kita akan masuk kepada topik kita seterusnya selepas topik pengenalan asas elektrik. Hari ini kita akan belajar 5 perkara. Perkara pertama, jenis-jenis litar elektrik. Yang kedua, hukum Ohm. Yang ketiga, litar siri. Yang keempat, litar selari. Dan yang kelima, litar siri selari. Kita akan mulakan dengan perkara pertama, iaitu jenis-jenis litar elektrik dalam bab EE. Okey, perkara pertama, kita akan berkenalan dengan jenis-jenis litar elektrik. LA1 Applied Circuit Theory. Litar elektrik merupakan suatu susunan pengalir kabel untuk membawa arus dari punca bekalan voltan ke komponen elektrik iaitu beban. Jenis-jenis litar elektrik terbahagi kepada dua. Yang pertama, litar lengkap. Yang kedua, jenis-jenis litar elektrik iaitu litar tidak lengkap. Dekat slide ni, kita lihat di bahagian sebelah kanan dahulu iaitu litar lengkap, ataupun kita boleh panggil dia litar mudah ataupun litar asas. Kita rujuk kepada gambar raja. Gambar raja tersebut saya sediakan supaya pelajar semua boleh faham bentuk dia. Sebelah kiri pada slide tersebut pula merupakan litar tak lengkap yang terdiri daripada dua, iaitu litar buka sama litar pintas. Kita tengok pada litar buka tu sama litar pintas, dia punya gambar raja sangat berbeza dengan di sebelah kanan. Kita belajar mengenai litar lengkap ataupun litar mudah dan asas terlebih dahulu. Kita rujuk kepada gambaran litar lengkap. Kita boleh rujuk kepada gambar raja litar mudah di mana gambar raja tersebut mengandungi 3 komponen iaitu V, I sama R. Litar lengkap ni dia dikenali sebagai litar asas ataupun kita boleh panggil dia litar mudah. Boleh rujuk di gambar sebelah raja 1.1. Litar lengkap juga merupakan suatu penyambungan tertutup yang membolehkan arus mengalir dengan sempurna. Ketiga, arus mengalir dari bekalan dan balik semula ke bekalan tersebut. Maksudnya di sini, apabila arus tu mengalir daripada voltan dan dia melintasi rintangan dan dia berpatah balik kepada voltan, itu merupakan aliran yang sangat sempurna. Pengaliran yang sangat sempurna ataupun kita panggil dia litar lengkap. Yang keempat, litar-litar tersebut mestilah terdiri daripada voltan bekalan iaitu V, arus elektrik iaitu I dan rintangan iaitu R. Slide seterusnya kita akan belajar mengenai litar tidak lengkap. Litar tidak lengkap ni apa? Litar tidak lengkap ni dia mengalami satu kekurangan antara voltan ataupun rintangan, menjadikan dia litar tidak lengkap. Kita rujuk kepada gambar di sebelah kiri iaitu litar buka. Salah satu litar tidak lengkap iaitu litar buka.
di mana litar tersebut dia punya beban ataupun rintangan itu ditanggalkan. Sebab itu dia dipanggil litar buka. Kita tengok bahagian sebelah kanan, iaitu litar di mana punca beban dalam litar tersebut dibuka. Oleh itu, tiada pengaliran arus berlaku. Yang kedua, nilai rintangan dalam litar adalah terlalu tinggi. Raja 1 menunjukkan satu contoh litar buka di mana bebanan R tu dia ditanggalkan. Seterusnya kita lihat litar tidak lengkap yang kedua, iaitu litar pintas di mana rintangan tu dipintaskan dengan seutas kabel. Pelajar boleh rujuk gambar rajah di sebelah kiri, iaitu pintasan dengan seutas kabel. Dia punya diagram tu. Kita tengok di sebelah kanan. Sambungan pada punca bebannya dipintaskan dengan menggunakan satu pengalih yang tiada nilai rintangan. Ia ditunjukkan seperti rajah 1.3. Arus yang mengalir adalah terlalu besar. Biasanya, jika berlaku litar pintas, litar pintas tersebut, fuse itu akan terbakar. Kita akan masuk kepada perkara kedua hari ini, iaitu hukum Ohm. Kita akan belajar tentang teori hukum Ohm. Apa itu hukum Ohm? Hukum Ohm mengatakan bahawa arus di dalam litar yang lengkap adalah berkadar terus dengan tekanan atau voltan dan berkadar songsang dengan rintangan bagi litar tersebut. Jika nilai rintangan pada satu litar dikekalkan dan nilai voltan digandakan, maka nilai arus turut bertambah. Kita boleh rujuk pada rumus di bawah tersebut, iaitu di mana V sama dengan IR. I adalah arus, iaitu A, V adalah voltan, V, dan R adalah rintangan, iaitu Ohm. Bentuk telinga. Slide seterusnya kita akan belajar mengenai rintangan linear dan rintangan tidak linear. Graf iaitu voltan melawan arus. Kita tengok pada paparan tu. Rajah menunjukkan hubungan voltan lawan arus. Hubungan VIR ini nyatakan oleh formula di bawah. Kita refer kepada rajah di bawah, iaitu V sama dengan I darab R. Dia punya formula iaitu V sama dengan I darab R bagi rajah rintangan linear dan rintangan tidak linear. Nah, sekarang ni kita akan mula masuk kepada bab pengiraan bagi hukum Ohm. Get ready, kita gila sama-sama lepas ni. Hukum Ohm yang pertama, kita ingin mencari nilai V. Kalau kita mau cari nilai V itu, yang titik hitam di atas tu, itu adalah nilai V. V. Yang di bawah tu I dengan R. Bahagian bawah tu adalah nilai darab. Nilai darab. Jadi formula untuk rumus voltan ni nanti dia akan jadi V sama dengan I darab R. Mau cari nilai V, kita tinggal tutup saja bahagian V di atas. Dan bahagian bawah yang tinggal tu, I dengan R tu, itu bahagian tu kita darabkan. Untuk mencari nilai voltan, iaitu V. Seterusnya kita mencari nilai arus, iaitu I. Kalau kita mau cari nilai I, kita cuma tinggal tutup saja bahagian kiri di sebelah tu. Bahagian hitam tu adalah I, seperti yang kita tengok di bahagian voltan tadi tu. So, sekarang ni tinggal V dengan R. V dengan R. Kalau dia V dengan R atas dengan bawah ni, ini adalah formula bahagi. I sama dengan V bahagi R. I bahagi R. Dia tidak sama seperti voltan tadi . Kalau dia I, kita tutup bahagian I tu, kita akan dapat VR. So, kena bahagi, bukan darab. Dia adalah bahagi. Slide kali ini kita akan mencari nilai rintangan, iaitu R. Kalau kita mau cari nilai R, kita tinggal tutup saja bahagian R tersebut. Kita akan dapat nilai V dengan I bila kita tutup bahagian R. So, maksud dia dekat sini, V dengan I ni adalah nilai bahagi, bukan darab.
Kecuali dia seperti mencari nilai Vortan tadi. Nilai Vortan tadi I dengan R bahagian bawah tu kita darabkan. Kalau cari nilai V kita bahagikan. Boleh rujuk di bahagian gambar di sebelah kiri tu. Okey ni, kita mencari nilai V dengan kita mencari nilai R, perbezaan dia. Litar elektrik mengandungi 4 komponen, iaitu komponen pertama sel kering sebagai sumber tenaga elektrik dalam litar. Yang kedua, mentor atau bulb, mengenal pasti litar lengkap atau tidak. Yang ketiga, wayar, membolehkan tenaga elektrik mengalir. Yang keempat, switch, untuk menyambung dan memutuskan litar. Kita boleh rujuk gambar rajah di sebelah kanan. Sekarang kita masuk kepada litar sesiri. Get ready. Litar sesiri. Okay, yang pertama, komponen-komponen litar disambung secara hujung ke hujung atau sederet untuk membina satu lintasan lengkap. Yang kedua, hanya terdapat satu lintasan arus di dalam litar ini. Yang ketiga, litar ini menjadi tidak lengkap jika salah satu daripada perintangnya mengalami kerosakan. Kita tengok gambar raja bagi litar siri. Okey, berikut merupakan gambar cara susunan perintang secara siri. Apabila satu mentor terbakar, mentor yang lain tidak akan menyala. Jika ditambah satu mentor, mentor yang lain akan menjadi malap kerana bebanan yang bertambah. Okey, pelajar semua boleh rujuk dia punya susunan perintang secara bersiri ya. Slide ini akan menerangkan rumus bagi litar siri bagi komponen arus, voltan sama rintangan. Untuk arus yang mengalir melalui perintang adalah sama. Maksudnya I total sama dengan I1 sama dengan I2 dan sama dengan I3. Bagi voltan pula, jumlah voltan adalah bersamaan dengan hasil tambah voltan tiap-tiap perintang, di mana V total sama dengan V1 tambah V2. Bagi rintangan, jumlah rintangan R adalah sama dengan hasil tambah rintangan bagi setiap perintang. R total sama dengan R1 tambah R2, R3. Seterusnya kita akan masuk kepada litar selari. Bagi litar selari, yang pertama, komponen litar disambung secara sebelah menyebelah. Yang kedua, terdapat lebih dari satu lintasan arus di dalam litar ini. Yang ketiga, apabila salah satu daripada perintang rosak, bahagian lain pada litar masih lengkap. Kita lihat pada susunan perintang secara selari. Apabila satu mentor terbakar, mentor yang lain akan terus menyala. Jika ditambah satu mentor, nyalaan mentor yang lain tidak akan berubah. Okey, kita boleh lihat dia punya susunan bagi litar selari. Kita masuk pada rumus pengiraan litar selari bagi arus, voltan sama rintangan. Okey, untuk bahagian arus ni, jumlah arus adalah bersamaan dengan hasil tambah arus bagi setiap perintang, di mana I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Untuk voltan pula, jumlah voltan pada setiap perintang adalah sama, di mana V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Jumlah rintangan R adalah mengikut rumus berikut. 1 bahagi R total sama dengan 1 bahagi R1 tambah 1 bahagi R2. Slide seterusnya kita akan masuk kepada litar siri selari, iaitu litar gabungan. Kita rujuk pada slide tersebut. Litar siri selari adalah gabungan litar siri dan selari. Dalam litar ini terdapat sekurang-kurangnya satu perintang dalam siri dan dua perintang dalam selari. Okay, boleh rujuk dia punya gambar rajah tersebut. Okay, jangan lupa dia punya lukisan macam mana. Seterusnya kita akan masuk kepada latih 2B, iaitu assignment. Okay, assignment ni simple saja. Okay, jangan pening-peningkan kepala anda. Okay, tiba masanya untuk kita sama-sama menstreskan diri kita dengan soalan matematik ini. Okay, jangan gila dulu, belum gila dulu. Okay. Okay, bagi soalan begini, kita kena pasti dulu gambar rajah dia bentuk apa. Okay, kita tengok dia punya gambar rajah tu. Gambar rajah ni dia bagi kamu V, tapi dia tiada nilai. I
nilai dia 3A ampere, R 4 ohm. Jadi kalau soalan dia macam ni, kita kena baca dia punya soalan dulu, okey? Soalan dia kata, kirakan nilai voltan pada gambar rajah di atas. Jadi soalan tu dia minta nilai voltan. Okey, kita kena cari dia punya nilai voltan. Sekarang kita pergi baca di sebelah kanan tu, nota yang telah saya sediakan. Saya rujuk dekat nota sebelah kanan tu, itu setelah buat untuk kamu semua faham. Okey, pertama guna formula segitiga. Lihat rumus segitiga yang telah saya sediakan dekat bahagian kiri bawah tu. Okey, yang kedua, perhatikan soalan yang diminta. Jadi kita sudah tahu soalan tu dah minta kirakan nilai voltan. Jadi kita mencari nilai V dengan menggunakan rumus formula segitiga. V, untuk formula tu kamu kena refresh balik dekat slide sebelum ni. So jadi formula ni V sama dengan I darab R, dia punya formula. Jadi masukkan saja nilai I dengan R. I dia dibagi 3A. Darab R iaitu 4 ohm. Kamu akan dapat nilai 12 volt. Okey, kena ingat kalau soalan dia minta volt, unit dia ialah V. Itu adalah jawapan akhir dia, V, voltan. Jangan pandai-pandai letak, kalau soalan dia minta voltan, kamu pergi letak sana 12 ampere. Ampere tu untuk arus Okey, jangan salah dia punya unit tu. Dalam pengiraan ni, kalau kamu salah tulis unit, jawapan kamu akan automatik salah. V adalah untuk volt. Okey? Sekian saja sesi pembelajaran kita untuk hari ini. Kita akan berjumpa di next video. Sampai berjumpa lagi. Bye.